Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan soalan tutorial pertama dan soalan tutorial kedua. Yang pertama ialah mengenai kemunculan negara China sebagai kuasa besar ekonomi dunia pada abad ke-20. Seterusnya. Baiklah, pada bahagian pengenalan, China merupakan sebagai Big Four dalam kumpulan BRIC selain Brazil, Rusia dan India. China juga merupakan kuasa ekonomi dunia terbesar di dunia pada abad ke-20. BRIC ni merupakan kesepakatan kumpulan yang merujuk kepada Brazil, Rusia, India dan China. Seterusnya. Kenapa digelarkan sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia? Yang pertama, disebabkan Bank Dunia menjangkakan China bakal mendahului Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi dunia nombor 1 menjelang tahun 2025. Dari tahun 1978 sehingga kini, purata pertumbuhan ekonomi China adalah 9.5% antara yang tertinggi di dunia. Dan kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi kedua terbesar pada abad ke-20 itu memberi impak yang besar kepada pemulihan ekonomi dunia, dan ini melegakan negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun serta Eropah. Seterusnya, ramai yang menjangkakan China akan mengambil alih kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi terbesar dunia dalam tempoh 10 tahun hingga 20 tahun akan datang. Mereka jangkakan China pada ketika itu bakal menguasai ekonomi dunia. Yang pertama, jangkaan tersebut merupakan jangkaan yang sama telah dibuat ke atas Jepun sejak 30 tahun yang lalu. Ialah dahulu Jepun merupakan kuasa ekonomi terbesar kedua, tetapi pada abad ke-20 ni China yang mengambil alih. Okey. Jadi sebelah. Jadi apakah faktor yang menyebabkan China ni memegang sebagai ekonomi kuasa kedua terbesar? Yang pertama, disebabkan rakyatnya. Keupayaan China menjadi kuasa baru ekonomi dan rakan dagang utama di dunia disokong oleh pengukuhan dan juga populasi rakyatnya yang begitu ramai sekali. Selain itu, sikap rakyat China yang menyanjungi budayanya dan kemajuan penciptaan teknologi yang juga menjadi asas penting semasa kemuncak pemerintahan dinasti Han di China. Yang kedua, faktornya adalah politik, di mana dikukuhkan dengan pengaruh politiknya yang semakin besar dan imejnya dalam bentuk-bentuk lain seperti penerokaan angkasa lepas. Dan yang ketiga sudah tentulah kedudukan China ni amatlah strategik. Kedudukan geografi yang unik adalah merupakan faktor yang mampu membawa China ke arah sebuah kuasa hegemoni yang tunggal, iaitu bermaksud kuasa yang besar dalam bidang ekonomi. Faktor seterusnya, China mempunyai kuasa veto, di mana China menjadi satu kuasa yang mampu menstabilkan kuasa hegemoni negara mereka, dan segala tindakan China adalah berselaras dengan kuasa veto yang dimiliki Amerika Syarikat dan negara-negara kuasa besar yang lain. Yang kelima pula faktornya, China mempunyai pengaruh, memiliki kuasa dan pengaruh dalam Majlis Keselamatan PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan kini pada tahun 2016, China
telah berjaya menjadi kuasa ekonomi terbesar yang pertama mengalahkan Amerika Syarikat. Itu saja daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ain. Baiklah, saya selaku pembentang kedua akan menerangkan pula sejauh manakah kemunculan China ini sebagai kuasa besar dalam ekonomi dunia telah memberikan ancaman kepada ekonomi dunia yang didominasi oleh negara-negara Eropah seperti Amerika Syarikat. Jadi, ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China bukan sahaja memberi impak kepada perdagangan dan pertumbuhan global, tetapi turut menjejaskan rantaian bekalan yang memberi kesan kepada perniagaan, pekerjaan dan pengguna. Kesan negatif daripada perang perdagangan ini dijangka meningkatkan kos perniagaan dan ketidakstabilan pasaran kewangan serta menjejaskan keyakinan pelabur. Yang seterusnya, China mengatasi ekspor dagangan berbanding negara lain. Keupayaan China menjadi kuasa baru ekonomi dengan memiliki rakan dagangan dunia sebagai pengukuhan ekonomi menguatkan lagi ikatannya dengan negara-negara serantau. Hal ini bertambah kuat apabila kemasukan Hong Kong dalam wilayah China yang telah memberikan China kelebihan kerana Hong Kong merupakan industri utama yang menjalankan pengeluaran seperti tekstil, pelancongan dan pengeluaran barangan elektronik. Yang seterusnya pula, China mempunyai pasaran domestik yang besar dan membolehkan mereka menghasilkan barangan pada skala besar dengan harga yang murah dan berdaya saing. Jadi, kepesatan kegiatan perindustrian di negara China membolehkan barangan ekspornya seperti pakaian, barangan kanak-kanak, peralatan, mesin dan sebagainya ditawarkan dengan harga yang murah. Dan pengeluaran besar-besaran ini sebahagiannya dipengaruhi oleh penguasaan teknologi yang tinggi disebabkan negara China mempunyai tahap teknologi yang tinggi. Jadi di situ sahaja sampai situ sahaja penerangan saya. Seterusnya dipersilakan Sadana. Sadana. Baik, terima kasih saudara Naim. Jadi, China merupakan kuasa besar dunia sekarang. Masa kini, jadi laporan terkini Tabung Kewangan Antarabangsa IMF bertajuk World Economic Outlook Oktober 2020, A Long and Difficult Ascent mengesahkan bahawa China telah memintas Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi nombor 1 dunia. Laporan IMF itu yang merupakan satu-satunya laporan perbandingan ekonomi antara negara yang diterima pakai agensi perisikan pusat CIA Amerika Syarikat mencatatkan bahawa nilai ekonomi China kini ialah 24.2 trilion US dollars mengatasi Amerika Syarikat yang bersaiz
$20.8 triliun US dollars. Profesor Graham Allison dari Harvard Kennedy School mengulas laporan IMF itu dengan menarik melalui Big Mac Index seperti mana yang dilaporkan majalah The Economist. Slide yang seterusnya. Menurut Sinar Harian pula, pada 20 Jun, genap 5 bulan Joe Biden mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat daripada Donald Trump. Semasa pentadbiran Trump, hubungan Amerika Syarikat dengan China merosot akibat perang perdagangan. Keadaan bertambah buruk apabila Amerika Syarikat secara terbuka mengkritik China dalam isu demokrasi di Hong Kong dan hak asasi manusia di Xinjiang. Amerika Syarikat di bawah Trump menganggap China sebagai pesaing strategik, malah ada penganalisis politik yang meramal jika persaingan Amerika Syarikat dengan China berterusan akan berlaku perang dingin 2.0 dan juga ia menyebabkan negara-negara di Asia Pasifik khasnya di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand bimbang ekonomi mereka terjejas. Oleh itu, berita kekalahan Trump telah membawa kelegaan seketika kepada ramai pengumbal dasar. Mereka mengharapkan Biden akan menghentikan dasar permusuhan dengan China dan hubungan Amerika Syarikat dengan China akan pulih. Jadi di sini kita boleh tengok betapa impaknya diberi oleh kuasa besar China dari segi ekonomi ini telah menakutkan negara-negara yang lain. Baik, kesimpulannya, kemunculan China sebagai sebuah kuasa ekonomi yang terbesar dari segi dunia ini bukan lagi merupakan suatu isu baru, malahan ia adalah suatu hakikat yang perlu dihadapi oleh semua pihak. Kini dunia perlu mengambil kira langkah-langkah yang perlu untuk menghadapi China dan menganggapnya sebagai suatu kelebihan yang tidak harus dipandang ringan. Isu utama kini adalah sejauh mana kemunculan China itu dapat mengugat pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur, malahan juga secara global. Dapat juga dirumuskan bahawa China mempunyai kuasa pasaran yang besar dan berkeupayaan untuk mempengaruhi harga pasaran dengan mengubah pengeluar tunggal untuk menghasilkan sebahagian besar pengeluar pasaran berubah secara songsang mengikut keanjalan harga permintaan bagi produk dan juga menolak secara mudah firma baru menyertai pasaran barangan. Pengawalan pengeluaran dan permintaan firma dan pasaran barangan serta harga komoditi menjadikan China sebagai kuasa besar ekonomi yang mampu mempengaruhi polisi ekonomi antarabangsa hari ini. Bahan kemunculan China ini telah didasari oleh semua pihak dan mereka seharusnya tidak perlu teragak-agak di dalam menentukan pendekatan yang harus diambil untuk menghadapi negara China ini. Namun realitinya setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing dan ia dapat dinikmati sekiranya semua pihak bekerjasama. Keadaan ini merujuk kepada kebangkitan China sebagai sebuah kuasa besar dan ia seharusnya dianggap sebagai satu rakan yang strategik dan bukannya sebagai musuh atau seteru yang perlu dihadapi. Kekuatan konsep kerjasama ini akan membolehkan negara-negara lain secara bersepadu menandingi China. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.